Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kediaman Mufti Negeri Perlis di Teduhan Doa, insya-Allah. So kali ini kita akan bincangkan lagi tentang kita akan membincangkan lagi berkaitan dengan isu-isu semasa bersama dengan Datuk Mufti. Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah. Okey Datuk, sekarang ni suasana kita sangat sejuk dekat sini, nyaman dan sebagainya. Tapi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan topik yang panas Datuk. Tentang banyak perkara. Sebenarnya benda ni banyak lama bermain di fikiran saya sebenarnya. Dan insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan bukan pen. So insya-Allah kita ada beberapa soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak berikan sedikit gambaran. Mungkin topik yang kita akan lebih bincang pada hari ini adalah berkaitan dengan dunia Islam itu sendiri. Kita nampak sebagai lemah dan juga berkaitan dengan musuh dalam selimut. Dan kalau kita nampak dunia Islam itu lemah dan musuh dalam selimut ini bukanlah sesuatu yang mungkin baru dan sebagainya, tapi kalau kita nampak dalam kerangka antarabangsa, dalam kerangka international dan sebagainya pun masalah-masalah ini berlaku, especially ketegangan di antara non-Muslim dan juga dengan Muslim. Kita boleh lihat di negara India, di China tentang Uyghur, kemudian berkaitan dengan Myanmar, dan hatta Amerika sendiri yang kita nampak ada beberapa debil beberapa negara Islam, Palestine dan banyak lagi contoh yang kita boleh ambil dan menyebabkan kita mungkin boleh dikatakan ada masalah di antara Muslim dan juga non-Muslim. Namun di dalam masalah antara Muslim dan juga dengan non-Muslim itu kita nampak ada beberapa pendekatan yang Muslim itu ambil sendiri, baik dekat Malaysia dan sebagainya. So sebenarnya isu kita pada hari ini kita akan bincang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun untuk soalan yang pertama yang saya nak tanya dengan Datuk. Sekarang ni kita ada Muslim, kita ada non-Muslim dan non-Muslim itu pun ada non-Muslim yang mungkin okey, mungkin tak okey, yang menentang Islam, yang tak menentang Islam dan sebagainya. Tapi apa kriteria dan bagaimana sebenarnya kita nak tahu mana non-Muslim yang mana sebenarnya boleh kita berkawan, non-Muslim mana yang kita tak boleh kawan, non-Muslim mana yang sebenarnya boleh memberi ancaman kepada Islam dan juga non-Muslim mana yang okey tidak memberi ancaman kepada Islam. Datuk, silakan insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya saya nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina lah kepada para penonton kita yang kongsi facoy. Yang sama ada yang berbangsa Cina lah kan. Ini malam ni biasanya dia orang makan kan. Kita pun tadi makan juga tapi bukan itu punca kita terlewat. Kita terlewat kerana ada sikit masalah teknikal. Betul. Kita sempat saya pun ni dalam sikit, bukan dekat dengan bandar, so ada sikit. Okey, tak apa. Ini adalah satu tajuk yang penting. Tajuk berhubung dengan bagaimanakah seorang Muslim nak menentukan sikap dia. Pasal non-Muslim ni ada di keliling kita, terutama kita bukan hidup di Arab Saudi. Itu pun di Arab Saudi pun sekarang sudah masuk juga ada non-Muslim. Kita hidup di sebuah negara yang majmuk. Di peringkat nasional kita ada saudara kita yang bukan Muslim. Macam mana sikap kita? Kita juga ada seorang bukan Muslim di peringkat antarabangsa yang membabitkan hubungan politik luar. Ini juga ada perbahasan yang di dalam agama. Pertama kita nak kena tahu dulu apa dia sebenarnya premis asal Islam hubungan dengan non-Muslim. Kalau kita tengok non-Muslim tu dia musuh kita ke ataupun dia kawan kita? Kalau kita kata tengok non-Muslim, Islam ambil pendirian apa? Seorang Muslim, dia musuh ataupun tak? Majoriti ulama Islam menyatakan hubungan antara Muslim dan non-Muslim, iaitu bukan Muslim, hubungan asal ialah perdamaian, bukan permusuhan. Walaupun ada pandangan-pandangan yang kelihatan ke arah itu di segi teknikal fiqh, khususnya dalam mazhab Ibn Hazmin dan juga beberapa yang juga disandarkan kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku Al-Jihad fil Islam. Sebelum itu disebut juga oleh Dr. Al-Buti dalam buku Al-Jihad fi Sabilillah Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu. Ini dua-dua buku ni mereka menyatakan dua aliran ni agak macam, tapi minoriti macam kata permulaan tu ketegangan. Tetapi tak. Majoriti para ulama Islam menyatakan permulaan hubungan Muslim dan non-Muslim perdamaian.
perdamaian. Melainkan apabila zahir daripada mereka permusuhan. Macam mana nak tahu permusuhan? Quran telah sebut. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. First yang pertama, Tuhan tak larang kamu untuk buat baik. Bagi harta. Buat baik ni buat baik, bagi duit, bagi harta. Kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Maksudnya bukan kerana dia bergaduh dengan kita pasal beli makan, tak kena agama kamu. Dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, Allah suka pada orang yang buat adil. Kemudian Allah kata, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Yang Allah larang kamu untuk bersekongkol ialah orang-orang yang memusuhi kamu, memerangi kamu kerana agama kamu. Dia cukup anti-Islam. Dia fobia dengan Islam. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia tolong menolong untuk kenakan kamu. Maksud dalam konteks bukan halau kita keluar daripada Madinah, tapi maksudnya menyahkan kita, identiti kita daripada negara kita. Dan konteks moden ini, kan? So, jelas dalam Quran, no? Wa man yatawallahum faulaika hum zalimun. Sebelum tu antawallahum, Allah larang kamu lantik mereka, mewalak pada mereka, bersekongkol dengan mereka, menjadikan mereka itulah pendamping kamu. Allah larang sebab mereka musuh kamu. Bagaimana kamu boleh berpelukan dengan orang memusuhi, orang yang tak suka dengan orang Islam, orang tak suka? Bagaimana? Wa man yatawallahum faulaika hum zalimun. Siapa yang bersekongkol dengan mereka, mereka adalah orang yang zalim. Ini adalah premis yang Quran bagi tahu. Tapi macam mana kita nak tahu dia tu anti-Islam ke tak? Dalam kehidupan kita nak tahu ialah dengan pengalaman. Kita hatta dalam kehidupan biasa, kawan kita, mana kita nak tahu kawan yang tikam kawan? Melalui pengalaman. Tak boleh tengok-tengok, awak ni jenis tikam kawan, tak boleh. Kan. Jadi kita ada kawan-kawan Muslim, non-Muslim. Ada non-Muslim yang kita pengalaman dengan mereka. Mungkin mereka tak setuju dengan agama kita. Of course, kalau tidak dia masuk agama kita. Tapi dia tidak memusuhi kita dalam agama kita. Dia tidak melancarkan kebencian pada agama kita. Dia tidak merencana. Maka kita tak bermusuh dengan dia. Ada yang dia apabila dapat peluang dan tempoh peluang untuk berkuasa di atas kita, dia menzahirkan kebencian dan pemusuhan pada kita. Macam mana kita tahu? Pengalaman. Dan kita tak boleh hukum orang sebelum hadirnya pengalaman. Kita tak boleh kata dia ni kawan yang tak setia. Tak boleh. Setelah pengalaman membuktikan dia tak setia, baru kita boleh tuduh dia tidak setia. Kalau tidak, kita tomoh dia di atas apa yang dia tak lakukan. Jadi kalau balik pada soalan tadi, bagaimana kita nak kata bahawasanya non-Muslim ini dia anti-Islam? Melalui apa tindakan yang telah dia lakukan? Bagaimana pengalaman kita dalam menghadapi tindakan mereka? Kalau itulah yang mereka buktikan di dalam muamalah mereka, mereka dalam kategori yang anti kita. Tapi kalau mereka telah buktikan kedamaian, memilih jalan yang damai, tidak mau untuk menghakis kita daripada negeri kita, menghakis identiti yang ada pada negara kita, itu menunjukkan mereka bukan orang yang boleh kita Al-Quran katakan Tuhan tak larang kita berbuat baik, bahkan berdamai dengan mereka. So ini adalah borderline untuk kita nilai hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup baik supaya orang-orang awam dan sebagainya, orang seperti kami, kita boleh tahu apa dalam kategori mana kita masih boleh berdamping, berkawan dengan non-Muslim, dan bila sampai tahap mana we have to put a full stop there dan sebagainya. Dan saya baru-baru ni Datuk, saya ada tengok beberapa filem-filem tentang dunia Islam. Saya percaya mungkin Datuk, saya tak tahu mungkin Datuk ada pernah tengok ataupun tidak. Contohnya Ertugrul, filem Sultan Muhammad Hamid, Abdul Hamid.
ini antara filem-filem yang kalau kita nampak dalam filem ini, dia ada beberapa karakter-karakter yang kita lihat. Seperti kalau dalam filem Ertugrul itu kita nampak Kondoglu, dan kemudian Mahmud Pasha dalam filem Abdul Hamid, dua itu. Dan kita nampak ini adalah figure-figure yang mana mereka ini Islam, tetapi kita nampak mereka menjadi Muslim yang bersekongkol dengan musuh Islam, iaitu non-Muslim yang memang kita tahu terang-terangan mereka menentang Islam. Dan mereka bersekongkol dengan mereka dan sebagainya. Dan bila saya tengok filem itu, saya ada nampak lah beberapa, mungkin bukan orang ataupun, tapi saya ada nampak, oh ini macam karakter yang ada dekat Malaysia ni. Oh ini macam karakter yang ada dekat Malaysia ni. Kan? So saya bila tengok kadang-kadang, saya pun fikir, so sebenarnya masalah ini bukan masalah yang baru kita hadapi. Tetapi ini adalah masalah yang telah pun dunia Islam hadapi sejak awal dahulu. Disebabkan Muslim yang bersekongkol dengan non-Muslim yang menentang Islam, menyebabkan akhirnya Islam itu hilang kuasa. Islam menjadi lemah dan sebagainya. Dalam konteks Malaysia pula, Datuk, saya tak mau cakaplah siapa, tapi ada beberapa kumpulan yang kita nampak mereka bersekongkol dengan non-Muslim, yang kita nampak mereka menentang Islam, dan mereka bersekongkol seolah, dan mereka mengatakan disebabkan pemimpin Islam itu sendiri ada problem. Pemimpin Islam ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Jadi jalan penyelesaiannya adalah memberikan kepimpinan itu kepada non-Muslim yang kita nampak memang menentang Islam. Apa pandangan Datuk tentang perkara tersebut? Terima kasih. Agak panjang ni soalan ni. Okey. Pertama saya nak tambah sedikit sebelum kita pergi pada isu ni, supaya saudara-saudara kita non-Muslim ni tak salah faham. Islam rasa the best dalam semua ajaran yang mengajar bahawasanya berinteraksi baik dengan mereka yang berlainan agama, yang tidak memusuhi Islam, ialah suatu perintah agama. Itu kita kena tahu. Dan Islam menjadikan kesalahan untuk menzalimi non-Muslim yang tidak memusuhi agama kita. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kata, ala man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah sesiapa yang menzalimi muahid. Muahid ni warga negara, kan? Orang yang bukan Islam. Okay. Atau mengurangkan haknya, atau membebankan dia melebihi daripada yang sepatutnya, atau ambil daripada dia benda yang tak sepatutnya. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi kata, aku akan menjadi pembelanya pada hari kiamat. So Nabi beritahu dia akan bela non-Muslim yang dizalimi pada hari kiamat. So itu keadilan Islam, supaya non-Muslim tidak tersalah sangka dalam hal ini. Kita tidak membicarakan golongan non-Muslim yang hidup dengan daman dan baik, yang tidak melancarkan perancangan dan perencanaan untuk menghakis orang Islam atau bermusuh dengan orang Islam. Mereka yang bermusuh dengan orang Islam di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat nasional, itu yang kita maksudkan. Itu yang kita maksudkan, supaya nanti sentimen tu salah mereka mainkan. Dan saya rasa saudara non-Muslim kita pun tak suka kalau tengok orang yang curang dengan keluarga mereka. Kan, walaupun kita pun tak suka, walaupun kita kenal orang tu, kita tak suka dia curang dengan keluarga dia. Itu bukan sikap yang baik. Dalam sepanjang sejarah orang Islam, bukan saja orang Islam, agama lain juga berlaku. Bangsa lain juga ada pengkhianat. Tali barut British ada. Kita ada tali barut Jepun. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia, hatta di negara Arab, semua hal ini berlaku. Mereka yang mana tidak setia dengan menjadi musuh di dalam selimut. Bukan di zaman kita saja. Di zaman Nabi SAW hal itu ada. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik di Madinah. Dia telah merancang semayang di belakang Nabi ni. Kita tak dapat fadilat semayang belakang Nabi. Syekh besar mana pun, Syekh Masjidil Haram sekarang pun tak semayang belakang Nabi, kerana Nabi dah tak ada. Abdullah bin Ubay dan geng-geng dia semayang belakang Nabi. Tapi at the same time,
merencana bagaimana membolehkan untuk Quraisy menyerang Madinah. Manis mulut di belakang, tapi merencana dan sentiasa menunggu ruang-ruang untuk membangkitkan sentimen-sentimen yang akhirnya menyebabkan orang Islam bermusuh antara satu sama lain. Dan ini berlaku. Tadi saudara Zamri sebut tentang apa? Tughran. Tughran ni satu watak yang dalam legenda dalam sejarah lah. Sejauh mana keabsahan kewujudan dia itu masih dibincangkan oleh sejarah. Tapi filem tu menarik lah kan. Walaupun ada exaggeration dia, ada tokoh tambah filem tu. Tapi yang pentingnya dia semua filem yang disebut tu cuba menggambarkan satu hal. Telah berlaku sikap musuh dalam selimut di dalam sejarah orang Islam. Ini bukan berlaku, bukan di zaman ini saja. Sudah lama, dan mungkin kalau ada ruang nanti saya akan cerita kisah-kisah bagaimana hal-hal yang besar berlaku. Kita sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang golongan munafik ini ialah Allah kata wabashshiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Bagi khabar kepada orang munafik, sesungguhnya bagi mereka itu azab yang pedih. Allah define orang munafik. Apa dia? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil musuh-musuh Islam. Kafirin dalam konteks inilah musuh. Yang menjadi awliya, teman setiap, bersekongkol selain daripada orang mukmin. Yang bersekongkol dengan orang musuh, kan? Ayabtaruna al-izzata, adakah mereka itu mencari izzah? Fa inna lillahi al-izzata jami'a, sesungguhnya bagi Allah itu segala kemuliaan. Jadi artinya ayabtaruna indahumul izzah fa inna lillahi al-izzata jami'a. Adakah mereka mencari di sisi orang kafir itu kemuliaan Allahnya? Sesungguhnya semua kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia merupakan salah satu daripada apa orang panggil ciri-ciri utama orang munafik itu adalah bersekongkol dengan non muslim yang menentang Islam. Boleh kita simpulkan begitu, Datuk? Ya, ini adalah ciri utama. Kerana munafik ni ada dua. Pertama ialah dipanggil munafik i'tiqadi, munafik akidah. Satu kena munafik amali, munafik amalan. Kita ni mungkin ada ciri-ciri munafik yang cakap tak betul kan, tapi dia tak sampai akidah dia rosak. Akidah dia rosak ni maksudnya dia menyimpan kufur, menzahirkan iman. Tapi dia ni munafik ni dia penyakit. Dia ada rasa okey tapi dia tak okey. Allah ta fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam jantung hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakit. Dia rasa I'm okay, tapi Allah kata ada penyakit nifak. Penyakit tu apa ciri dia? Kalau kita demam mungkin nampak muka panas, tapi Allah kata penyakit mereka yang paling jelas, mereka bersekongkol dengan musuh, membenci saudara orang Islam sendiri. Pakai nama orang Islam, tapi dengan orang Islam ni asyik tak kena je. Ada salah sikit, 2-3 salah orang Islam, dah highlight kan. Ada kesalahan golongan musuh ni, oh kita tak boleh, kita kena rahmat dengan mereka, kita kena tolak ansur, kita kena bertoleransi. Bukan kita tolak toleransi, tapi amalah yang sama mereka tak buat untuk orang Islam. Orang Islam kalau satu je peluang, dia pukul habis-habisan, dan dia jadikan itu sebagai peluang untuk dia menunjukkan, tengok musuh lebih baik daripada kita. Sebab dengan itu kita kena bagi laluan pada musuh kita. Ini ciri nifak. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawasanya orang beriman sekalipun buat maksiat, dia tak akan jadi munafik selagi mana dia tak buat satu benda, iaitu bersekongkol dengan musuh ataupun menjadikan musuh ataupun kufar yang musuh itu sebagai teman rapat dan meninggalkan orang mukmin. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Sehingga kita baca Al-Quran, kita akan tengok setiap kali Quran akan cerita ciri mereka bersekongkol. Dan kita mungkin setengah orang tak tanggap, oh ini benda-benda dalam dunia Islam jatuh kena itu. Kita ada masalah di peringkat antarabangsa. Apa jadi pada Palestin, apa jadi pada dunia Islam. Kerana orang Islam yang mengaku Islam bersekongkol dengan musuh, sanggup tindas kawan sendiri.
bukan tanda orang Islam betul. Ada orang Islam buat dosa. Ada orang Islam buat salah. Kita bantah kesalahan orang Islam. Tapi bukan dengan oleh kerana orang Islam buat salah, kena bagi musuh ambil tempat orang Islam. Kenapa tak? Kalau orang Islam A buat salah, cari orang Islam lain yang lebih baik daripada dia. Ataupun kita tentang dia, kita islahkan dia. Bukan kita bagi ruang untuk musuh melanyak orang Islam. Dan ini perkara yang penting. Ia penyakit. Allah kata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikata pada mereka, jangan buat rosak atas muka bumi. Tak, kami nak bagi yang elok lah ni, dia kata. Ini dalam Al-Quran surah Baqarah Allah kata. Allah Ta'ala semua hujah-hujah mereka yang Quran cerita ni macam kita pernah dengar ni. Quran exactly rakam yang sama. Allah Ta'ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka tu adalah orang-orang yang mufsidun. Tapi mereka tak tahu. Mereka adalah mufsidun. Kan? Bila jumpa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila jumpa orang beriman, kami orang beriman lah. Kami pun Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka, kata kami sebenarnya geng kamu. Kami main-main je dengan geng-geng tu. Kami main-main je. Ini exactly Quran. Sebab tu Allah kata, kadang-kadang orang bila kena penyakit ni, dia tak tahu. Dia kata, okey. Dia tak sedar kan? Dia tak sedar. Sebab tu Allah kata, fi qulubihim marad. Dia kan kata, oh, dengan tu kau orang sukalah benda-benda penyelewengan. Kita tak suka. Kita lawan penyelewengan. Kita kritik. Tapi masalahnya, penyelesaian dia. Awak jadi lain. Awak, kalau saya hentam penyelewengan ini, awak nak bagi laluan kepada orang lain. Oleh kerana A dah tak bagus, kita kena bagi B. Yang mana B itu anti kepada kita. Melalui pengalaman kita dengan mereka. Tapi kalau kata kita tak bagi A tak bagus, kita ganti C, kita mengganti D yang mana mereka tak membusuh dengan kita. It's okay lah. Ini adalah isunya. Sebab tu kadang-kadang kita mendiamkan diri kerana kita tak mau kelihatan bersekongkol. Kan? Kerana tapi kita meneruskan ketegasan kita untuk menentang setiap yang salah yang dibuat sekali boleh pemerintah orang Islam. Alhamdulillah, sebenarnya pencerahan yang Datuk bagi ini sebenarnya bila Datuk cerita satu demi satu benda yang Datuk cerita ni seolah-olah macam kita dia memberi gambaran kepada saya bila kita berinteraksi dengan sesuatu puak itu. Kan? Ini juga kadang-kadang menjadi hujah mereka. Dan saya harap dengan apa yang Datuk cakap ini akan memberi keinsafan bukan hanya kepada kita juga kepada mereka. Dan saya harap geng-geng yang selalu pegang pen ni depa insaf lah insya-Allah. Depa insaf dan mungkin sebelum dia terlambat. Kan sebab ayat bila saya tersentuh bila mana Datuk sebut ayat tentang ayat itu yang mana Allah SWT firman Allah biarkan mereka di dalam kesesatan itu. Ini sangat semoga mereka kembali. In the end kita masih lagi mengingati mereka sebagai saudara Islam kita. Dan insya-Allah disebabkan itu juga kita berikan nasihat dan saya rasa tak salah kalau saya cakap terus terang pun kepada sahabat-sahabat yang daripada geng-geng yang suka sangat bersekongkol dengan non-Muslim yang mana kita tahu memang mereka terang-terang menentang Islam, insaflah dan kembalilah ke jalan yang sebenar. Okey, baik Datuk. Saya pula ada satu soalan bila kita bercerita tentang perkara ini kepada Datuk. Dulu kalau saya sendiri secara peribadi saya lihat Datuk kita nampak agak rapat dengan beberapa kumpulan, dengan beberapa golongan, even non-Muslim dekat Malaysia ini nampak sangat bagus, ada hubungan yang bagus dengan mereka. Tetapi seketika selepas daripada itu kita nampak macam Datuk ada sedikit gap bersama dengan mereka. Macam Datuk dah tak sama macam dulu di dalam perhubungan dengan mereka dan sebagainya. Boleh why that happen? Why so and happen like that? Ada satu tempoh ialah tempoh di mana kita melalui satu pengalaman. Saya sebut. Dalam pengalaman tu kita berjumpa, berdialog, menerangkan Islam. Dan apabila sampai satu peringkat kita rasa mungkin mereka teman yang baik. Kemudian kita melalui satu pengalaman yang berbeza. Ia tidak seperti yang mereka beritahu kepada kita. Ceritanya tidak sama. Apabila keadaan itu berubah ataupun peluang itu, mereka mempunyai peluang yang berbeza. Kemudian kita sebagai manusia, bukan kita kata kita salah pada yang lepas dalam arti kata yang lepas itu betul kerana asas perhubungan itu ialah
perdamaian yang saya sebut tadi, asasnya perdamaian. Dan apabila perdamaian itu telah kita lakukan, barulah kita, bila zahir pemusuhan, baru kita mengambil pendirian kita bahawasanya anda tidak memilih seperti mana yang saya pilih. Saya memilih bersangka baik dengan anda. Saya berpilih untuk berdapat rapat dengan anda. Saya memilih untuk memberi peluang kepada anda. Tapi anda bila berada di atas, anda sentiasa memusuhi semua yang orang Islamnya. Anda tak suka dengan pendakwah Islam, perkataan Islam anda marah. Hari-hari anda keluarkan isu-isu tentang orang Islam. Anda tak boleh stop. Saya berjumpa dengan pribadi mengatakan, berhenti daripada keluarkan isu-isu ni. Ini negara orang Islam kan sensitif. Tidak ada mereka yang mampu berhenti. Tidak ada mampu berhenti. Tambah pula mereka ada orang yang bersekongkol dengan mereka. Orang yang bersekongkol mereka, malangnya mereka di kalangan orang Islam. Dan artinya, maka saya terpaksa mengambil pendirian yang lebih jelas dalam hal ini. Kita bagi laluan. Ya. So kita rehat sebentar, memberi laluan kepada kereta api, insya-Allah. Dan kita sambung balik Datuk, insya-Allah. Sebab itu kadang-kadang orang ni, saya nak mengelakkan hal itu. Kerana kita bersahabat untuk itu. Tadi Quran bagi tahu kita kan. Kita tak boleh bila kita duduk sama mereka, inna ma'akum, kami bersama kamu. Innama nahnu mustazi'un. Kami main-main dia dengan orang Islam. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau buat begitu, Allah akan mempersendakan kita dan biarkan kita di dalam kemelampauan kita. Itu berlaku. Sebab itu bila kita, Nabi juga pernah buat perjanjian dengan Quraisy. Perjanjian yang begitu baik. Bahkan sahabat lihat macam berat sebelah perjanjian itu. Sehingga Sayyidina Umar bantah. Tapi Nabi kekal dengan pendirian. Tapi apabila Quraisy memungkirinya, Nabi melancarkan peperangan. Nabi tawan kota Mekah. Karena itu asas. Dan kita, macam saya sebut, kita hidup. Bagaimana dengan pihak yang kadang-kadang bila berlaku situasi begitu, mereka masih lagi mengatakan, oh tak, kepada golongan ini kita kena dakwah, kita kan rahmatan lil alamin dan sebagainya. Apa, kita jadi letih dengan dia bukan rahmatan lil alamin, dia jadi rahmatan lil kafirin sebenarnya. Apa? Islam maksudnya, rahmat Islam, kita selalu sebut, rahmat Islam itu untuk semua. Orang kafir dapat rahmat juga, tapi orang Islam juga dapat rahmat. Malangnya, kalau kena kepada yang bukan Islam, yang kata macam-macam dari Islam, bahasa rahmat itu keluar. Tapi kalau kena pendakwah Islam tersilap dalam satu perkataan, mereka keluar all out yang dengan perkataan ini tidak ada hikmah, mesti tak boleh dalam negara kita, kena keluar daripada negara kita ini. Tengok cara mereka melayan antara Muslim dan non-Muslim. Padahal mereka Muslim. Sedangkan ini saudara kita. Kita mungkin kritik pendekatan salah, tapi kita harap dia betulkan pada masa depan. Boleh, tapi mereka tak. Tapi kalau bukan Islam, yang kata Islam, kita kena faham, dia ada keadaan dia. Dia sahabat baik saya kenal dia. Oh, saya lalui pengalaman itu. Jika anda masih mendengar ketika saya dengan seorang tokoh politik yang begitu panas seketika, dan ada tokoh yang yang panas seketika dan lenyap seketika. Dan bukan, saya tidak bermula dengan permusuhan. Mereka semua sahabat yang saya kenal mereka. Cuma saya nak mengingatkan. Tadi saya sebut tentang kita kena hati-hati dalam hal ini. Dalam sejarah Islam, jatuhnya empayar orang Islam bukan bermula dengan serangan musuh saja, tapi bermula dengan pengkhianatan orang Islam sendiri. Ada orang Islam yang lemah, yang rasuah, kita tentang dia. Salah guna kuasa, tentang. Sikap yang tak adil, kan? Ini sama juga ni, apa menteri 3 hari, rakyat banyak hari ni. Kita kritik dia. Apa punya ni doktor-doktor double standard. Kita kritik dia, kita tak puas hati. Saya sebut dalam Twitter saya, kan, pada awal lagi. Ini semua. Tetapi dia berbeza dengan anda mengkritik untuk membaiki, dengan anda nak menjatuhkan dan nak memberi tempat itu pada orang lain. Yang mana tidak mesra dengan agama anda. Dalam sejarah kerajaan Abbasiyah, sebuah empayar yang besar dalam sejarahnya, dia tumbang disebabkan pengkhianatan satu individu, itu nama dia Ibnul Alqami. Ibnul Alqami adalah seorang menteri
yang dilantik oleh Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ni bukan Al-Mu'tasim yang awal. Mu'tasim ni ada dua dalam kerajaan Abbasiyah. Yang awal tu zaman Imam Ahmad tu lain. Masa tu dia ada kesalahan dia dengan cara berurusan dengan Imam Ahmad. Tapi kerajaan stabil. Empire Islam kuat. Yang tu Abu Ishaq Al-Mu'tasim 227 meninggal dia. Yang ni Mu'tasim yang last. Yang nama dia Abdul Majid Al-Mu'tasim Billah. Yang ni meninggal pada tahun 656 Hijrah. Dia ni telah lantik satu orang Syiah menjadi menteri pertahanan dia, Ibnul Alqami. Terkenal. Ibnu Katsir sebut sejarah dia, ramai sebut, Tabari sendiri pun menyebut sejarah dia. Dia lantik orang ni, Ibnu Alqami ni. Bila dia lantik, Ibnu Alqami ni, dia Syiah, dia ada anti kepada orang sunnah ni sebab dia pernah ada ketegangan Syiah dengan sunnah sebelum tu. Jadi Ibnu Alqami berfikir macam mana nak jatuhkan. Dia berpakat dengan Tatar, Mongol. Dia yang membuat laluan supaya Tatar boleh masuk ke Baghdad. Dia menteri pertahanan tu. Tu lantik menteri pertahanan. Menteri pertahanan, apa dia buat bila jadi menteri pertahanan? Sebab tu jaga-jaga nak bagi jawatan menteri pertahanan ni pada siapa? Kerana sejarah Baghdad ni apabila diberi pada Syiah, menteri pertahanan ini dia lemahkan pasukan tentera supaya tentera jadi tak kuat, dan dia kurangkan gaji mereka, dia kurangkan jumlah mereka. Akhirnya Tatar boleh masuk dengan surat yang tulis oleh Ibnu Alqami kepada Tatar, Mongol, masuk ke Baghdad. Bila masuk ke Baghdad, orang tentera tak boleh lawan, dah lemah, dia dah lemahkan tentera, dia jadi menteri. Kemudian dalam tempoh itu Ibnu Alqami bagi tahu kepada khalifah bahawasanya untuk demi kemaslahatan orang Islam, kita kena berdamai dengan Tatar. Jadi Ibnu Alqami bawa khalifah semua dan juga menteri dan ulama dan hakim, para qadhi, para hakim, orang besar negara, untuk pergi berjumpa dengan Holako Khan Tatar. Tatar bunuh semua kecuali hanyalah khalifah dan beberapa orang lain dibiarkan. Tak lama kemudian atas dasar nasihat Ibnu Alqami, khalifah juga dibunuh oleh Tatar. Ibnu Alqami harap dengan dia menjadi Ibnu Katsir guna perkataan kasya lebih kurang mungkin maksud pecacai lah, khadam lah. Dengan dia jadi khadam, dia mendapat tempat. Dia dulu menteri, dia juga tak dapat apa tempat dengan Tatar, jadi hina, sehingga dia akhirnya miskin, pergi cari makan. Orang Islam pun tolak dia. Ini kita realiti. Kita tengok orang yang bersekongkol dengan musuh ni, bila dia mai ke masyarakat Islam pun benci. Betul. Mungkin masa dia duduk dengan jawatan dia cakap, tapi bila dia pergi balik ke masjid ke apa, orang Islam kata, apa kau ni? Kau membenci saudara Islam kau sendiri. Dan mereka ni tenggelam dalam hal ini. Kita tak bermusuhi dengan orang bukan Islam. Kita tak bermusuh dengan mereka. Kita bercakap, awak bersekongkol dengan mereka yang begitu musuhi. Kita ada ramai kawan-kawan bukan Islam di Malaysia ni. Mereka memberi pandangan yang berbeza. Mereka kata tak patut mereka ni anti hal-hal yang seperti ini. Hidup kita damai je. Boleh je nak Muslim jadi menteri, jadi apa, okey. Tapi bukan awak jadi menteri, awak nak target. Hari-hari fikiran awak apa isu Islam awak nak bakar. Oh, nampak masjid banyak, oh banyak masalah. Nampak pendakwah banyak, oh jadi masalah. Oh, nampak orang mengajar, oh jadi masalah. Semua ni telah jadi masalah. Macam mana nak buang pendakwah ni? Oh, nampak ada pengajian agama, oh jadi masalah. Come on lah. Yang ini pula tolong cari dalil, sokong. Ini satu. So maknanya sejarah ini bukanlah sejarah yang baru. Sejarah ini adalah sejarah yang berulang. Sejarah yang berulang. Tapi mereka Islam ini akan jadikan, oh kalau awak tak sokong itu, artinya awak sokong geng-geng rasuah lah. Kita tak sokong geng rasuah. Ahli politik adalah mereka yang tak benar cakap mereka. Kita kenal ahli politik yang dulu cakap tentang nak lawan rasuah, dan tak mau bersama dengan sesiapa yang bersama dengan geng-geng yang dianggap telah terlibat dengan rasuah. Tapi akhirnya orang politik yang sama, kerana nak dapat jawatan tertentu, mereka menjanjikan kepada geng yang ada kes di mahkamah tu untuk satu pelepasan jika dia mendapat tempat. Saya terkejut bila saya jumpa sebahagian mereka kata, kalau kita hukum mereka ni pun, apa faedah yang kita dapat? Apa faedah yang kita dapat? Kerana mereka masuk dalam, apa faedah yang kita dapat? Lebih baik kita berbincang dengan mereka pulangkan sebahagian daripada apa yang mereka dapat, negara dapat untung balik, kemudian mereka jangan terlibat dengan politik. Cuba tengok akal mereka.
Dahulu kalau macam tu senang orang rompak 100,000, kita kata kalau kita penjara apa nak dapat? Awak mari 50,000, awak jangan rompak dah lain kali. Dan bila ditanya mereka kata ini perjuangan prinsip. Prinsip apa? Kemudian mereka kata, oh ini kita semua orang politik ni parti mana pun sama lah. Awak tak, ini daripada dulu saya tidak pernah meletakkan kepercayaan sepenuhnya pada mana-mana parti. Sama ada, walaupun mungkin kita menyokong beberapa perkara, bukan arti kita menyokong keseluruhan. Kita bersedia mengkritik mereka. Tapi kita orang politik berbolak-balik mereka. Kan? The ground of religion is principle. And the ground of politics is compromise. Kan? Itu kita tahu. Berbolak-balik. Tapi kita kadang-kadang kalau kita mengkritik, dia kata kalau awak kritik ni, awak sokong ni. Tidak semesti. Saya kritik awak bukan kerana politik pun, tapi kerana pendirian Islam kita sebagai orang Muslim. Kita boleh mempunyai sejuta kawan dan Muslim pun. Bahkan dalam Islam boleh kahwin pun dengan ahli kitab. Kan? Tapi bukan dengan orang yang telah terbukti apabila mempunyai peluang asyik memusuhi kita. Dan itu bukan sangkaan. Itu kejadian yang benar disaksikan oleh mata dan telinga kita. Bukan disaksikan oleh musuh politik. Kita yang bersama ni. Tanya ramai orang Islam pun apa perasaan mereka pada ketika itu. Melainkan orang yang fi qulubihim marad, pada jantung hati mereka ada penyakit. So mereka tak rasa benda tu sebab dia tak rasa. Kalau kita sayang mak kita, sayang bapak kita, sayang satu orang kata kat dia, sensitif kita. Tapi kalau kita tak sayang pada agama kita, orang kata kat mak kita, kita itu okey, itu hak dia apa? Memang mungkin hak dia, tapi awak kata agama saya mesti jawab. Saya tak boleh kata orang kata kat Nabi saya okey. Dia kata, oh, tapi masalah bila pendakwah terlebih sikit, oh, tak okey. Nah, ini perkara yang mesti kita jelas. Pendirian kita bukan isu politik, isu keimanan kita. Parti politik siapa lah, nama lah apa pun, pakai serban ke tak pakai serban, arti politik tu politik lah juga. Kita tak pernah kata depa maksum dan seumpamanya. Kita bersedia mengkritik mereka, tapi kita tak nak, saya nak mengkritik mereka supaya kalau awak tak setuju mereka, awak kena sokong saya dan tim saya. Kenapa saya mesti sokong awak? Saya tak sokong dengan mereka aja, bukan mesti saya sokong awak. Saya tak sokong mereka, saya tak sokong awak. Saya nak orang Muslim yang baik. Saya nak non-Muslim yang tak bermusuh dengan kita. Banyak kita ada. Kita pun ada. Saya tak nak orang-orang yang telah ada rekod berada di situ dan asyik tak puas hati dengan Islam je hari-hari kerjanya. Dia tak kata tak puas hati, dia tak puas hati dengan masyarakat Islam. Benda yang kita kadang-kadang tak faham. Saya bukan kata, contohnya, isu tulisan Jawi. Bukan saya kata, saya tak setuju kata wajibkan non-Muslim tulisan Jawi. Tapi itu bukan tempat untuk melancarkan kontroversi, demonstrasi sampai nak menegang masyarakat. Untuk apa semua ini? Untuk apa semua ini? Tapi kenapa sekarang awak semua diam? Kenapa awak sekarang diam? Menunjukkan bahawasanya apabila awak ada ruang itu, awak bertindak guna sesuatu. Sedangkan kami bila ada ruang itu, kami cuba mengharmonikan keadaan. Bagi peluang. Saya okey. Ni raya Cina, kerajaan nak bagi lebih pun tak apalah. Dah dia kalau dia nak. Tapi masalah tu masalah kesihatan, kena jagalah. Kan, tapi isu kita itu soal kehidupan misalnya, tapi mulut mereka hendaklah terkawal dan tindakan mereka hendaklah terkawal. Alhamdulillah, saya rasa perbincangan yang cukup bagus dan sepatutnya dia memberi keinsafan kepada mereka yang berakal. Dan semoga satu lagi saya nak sebut, tidak ada kerajaan yang mana perfect. Dan tidak ada kerajaan yang patut kita sokong 100%. Kecuali kerajaan Nabi. Pun begitu, pada zaman Nabi, ada orang lain yang tak perfect. Pada zaman Nabi ada munafikin, ada. Pada zaman Nabi ada orang minum arak, ada. Pada zaman Nabi ada kes zina, ada. Ada zaman Nabi ada orang mencuri, ada. Pada zaman Nabi ada orang hina Islam, ada. Tetapi, orang tak terancam Islam. Tetapi ada kuasa Nabi yang mengawal hal ini. Orang Islam tahu bahawasanya walaupun apa yang dibuat, ada sempadan-sempadan yang kau tak boleh langgar. Dan maksudnya masih terkawal. Majoriti orang Islam ada pada posisi yang kuat.
Islam tak boleh dipersendakan begitu, melainkan akan ada reaksi. Bezanya apabila Islam dipersenda, ada pula yang sokong. Ada jawatan pula dalam politik orang Islam yang sokong. Ada, oh tak apa, kita benarkan. Hari demi hari. Dalam masa yang singkat, bermacam-macam perkara berlaku. Itu berbeza. Itu berbeza. Itu ia mengancam orang Islam. Yang ni juga tak perfect. Kerajaan ada kesalahan, kita mesti kritik. Kita tak boleh diam. Mungkar mesti kita kritik. Pemimpin juga mesti tidak boleh. Rasuah mesti kita tentang. Double standard mesti kita. Kebodohan sebagian kenyataan menteri mesti kita kritik. Tetapi itu bukan berarti kerana mereka bodoh, kita persilakan orang-orang yang tak suka Islam untuk mengambil tempat. Itu cara fikir mereka yang saya rasa menduka citakan. Dan boleh membawa musibah kepada Islam itu sendiri. Ya. Baik, alhamdulillah, satu perbincangan cukup bagus dan saya harap perkara ini akan membuka minda insan-insan yang berperangai seperti Kondok Lu, apa nama? Siapa Kondok Lu tu? Kondok Lu ni kalau nak ceritakan, saya percaya kepada penonton yang sedang menonton ini dalam filem Ertugrul itu, dia ada satu karakter. Kondok Lu ni adalah pakcik kepada Ertugrul ini, yang mana dia bersekongkol dengan dengan orang Kristian dan juga dengan Yahudi pada masa itu untuk melemahkan kerajaan supaya mereka boleh berkuasa. Ini di antara, namun kita nampak ruang itu sebenarnya memberikan lebih banyak peluang kepada musuh Islam itu untuk menyerang dan sebagainya. Dan akhirnya dia main tipu orang tak kenal dia apa semua, duk main kerja munafik kan. Yeah. Sampai dan bila kita tengok tu memang geram Datuk, bila dia nak kena tangkap ni. Kan? Dan akhirnya dalam filem Ertugrul tu dia dipancung masa tu. Namun poin dia bukan yang itu, yang dia kena tangkap, pancung dan sebagainya. Tetapi apabila saya tengok karakter itu, karakter Kondok Lu itu ada pada satu entiti maupun setengah orang masyarakat Muslim di Malaysia yang berperangai sebiji sebiji macam dia. Kalau tuan-tuan yang menonton ini tak percaya, tolonglah pergi tengok filem Ertugrul itu dan mungkin boleh sahkan apa yang saya cakap ini betul ataupun tidak. Dan lagi satu filem adalah berkaitan dengan ni Sultan Abdul Hamid. Dan kalau kita nampak dalam itu ada karakter Mahmud Pasha. Dia berada dalam kerajaan, mempunyai macam yang Datuk kata tadi, dia mempunyai kuasa dan sebagainya, tetapi kuasa itu dia gunakan untuk menyebabkan orang-orang yang menentang Islam, musuh Islam, orang-orang kufar supaya boleh mendapat kedudukan dan berkuasa di Turki itu. Dan ini sangat bahaya. Dan saya tak tahu mungkin apa yang mereka lakukan pada hari ini, mereka tidak mendapat natijahnya. Natijah itu akan dihadapi oleh anak cucu kita. Ya. Yang ingin hidup as a Muslim. Besok untuk kita nak hidup sebagai Muslim di bumi bertuah ini, kita akan hadapi masalah. Like what happened? Kita semua tahu sejarah yang berlaku kepada Turki, kepada apa yang berlaku kepada Islam di Turki pada hari itu, dan hari ini bagaimana mereka begitu sukar untuk mengembalikan semula satu suasana Islam yang kukuh di negara tersebut, dan kita khawatir kita akan jadi seperti itu. Berbalik semula kepada topik perbincangan kita pada hari ini, Datuk. Kalau kita lihat hubungan di antara Muslim dan juga non-Muslim ini, kalau orang Melayu biasanya yang lahir Islam dan sebagainya, mereka mungkin tidak menghadapi banyak masalah, walaupun saya nampak yang begitu menyokong non-Muslim yang menentang Islam ini adalah di kalangan orang-orang Melayu yang saya tak tahu pasal apa mereka jadi macam tu. Sedangkan kami, golongan yang memeluk agama Islam ini, kami yang mempunyai saudara non-Muslim, ada pakcik, makcik, mungkin ada di kalangan saudara baru yang ada maknya, adik-beradiknya yang non-Muslim dan sebagainya. Dalam konteks itu, bagaimana boleh kita menjaga perhubungan kita dengan saudara mara kita dan sebagainya, especially bila mu'alaf, kalau berlaku kematian mak kita non-Muslim dan sebagainya. Namun kita tahu mak kita, pakcik kita dan sebagainya, mungkin ada di kalangan mereka yang menentang kita ada satu barrier, dan ada yang mak bapak kita mungkin tidak menentang dan sebagainya. Bagaimana kita nak menjaga perhubungan itu? InsyaAllah. Islam sebenarnya kita perlu bagi tahu pada saudara-saudara kita bukan Muslim. Don't worry about Muslim. InsyaAllah. Muslim ni dia faham. Walaupun ada terbabasan sebahagian orang. Tapi Muslim faham. Dia tak boleh paksa non-Muslim masuk agama dia. Dia tak boleh menginai non-Muslim.
Saya selalu ulang benda yang sama. Di tengah kampung orang Muslim, ada satu kedai bukan Muslim. Kaya pun pergi kedai tu. Orang Muslim tak curi kedai dia. Kalau ada pun orang Muslim lain akan marah. Bahkan dulu kehidupan dia begitu harmoni sekali. Minoriti Muslim, non-Muslim boleh hidup di negara majoriti Muslim. Lihatlah di Indonesia, di tempat kita. Memanglah ada kekurangan. Tetapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Kalau kita lihat, hatta di India walaupun besar, apa yang Modi lakukan sekarang. Kalau kita lihat. Kan? Hatta di China, apa yang berlaku pada masa Uyghur. Tapi tidak orang Islam kata, marilah kita menindah balik orang Cina bukan Muslim di sini. Tak ada. Orang Islam tak kata. Marilah kita cari orang Hindu di sini, kita tindas dia balik. Kerana Modi telah tindas orang Islam di sana. Kita tak kata. Kita tak suruh pun hal itu. Bahkan kita kata tak boleh buat begitu. Kerana bukan mereka di sini yang buat. Kalau mereka tidak ada ciri yang seperti itu. Islam di sudut itu sangat adil. Sebab itu asas kita kena tahu. Kalau kita ada bapa bukan Muslim, kita balik tengok jenazah dia meninggal, tak apa. Kita bagi penghormatan pada dia. Orang angkat, kita bangun hormat jenazah dia. Cuma kita tak buatlah doa cara dia. Nabi SAW Yahudi, jenazah Yahudi lalu. Nabi bangun. Orang kata, ya Rasulullah innahu Yahudi. Wahai Rasulullah tu jenazah Yahudi. Nabi kata, alaysat nafsan. Takkah dia juga nyawa? Tak ada masalah. Oh, ni ada orang tanya saya tentang boleh tak pasukan Muslim untuk pergi bersihkan, sanitizekan gereja, kuil apa semua. Saya kata boleh. Kerana dalam Islam, jihad dalam Islam bukan saja mempertahankan masjid, juga mempertahankan sinagog, mempertahankan gereja. Walaula dafullahi an-nasu ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Surah Al-Hajj. Kalau Allah tak jadikan manusia ini berjuang, yakni tolak menolak berlakunya peperangan, nescaya lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Nescaya akan musnahlah rumah-rumah ibadat Yahudi, tempat-tempat ibadat biara-biara, tempat-tempat gereja dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Maksudnya Allah kata jihad to protect all this. Maksudnya kalau kita nak pergi untuk tak mau bagi orang yang pergi gereja tu kena penyakit, nanti penyakit tu keluar. Itu okey dalam Islam. Islam begitu lunak hal ini. Islam tak bermusuh pun. Berapa lama kita hidup di sini? Tapi saya kata dalam satu tempoh yang kita alami dalam politik, dalam beberapa bulan ketegangan yang amat sangat. Itu bukan direka-reka. Saya bukan daripada pihak musuh mereka. Saya daripada kawan mereka juga yang menyokong idea perubahan. Tapi itu bukan yang diharapkan. Dan kita lihat sekarang ramai juga orang-orang yang mula sedar tentang hal yang seperti ini. Ya. Alhamdulillah. So cukup bagus, banyak perkara yang dapat kita bincangkan, especially berkaitan dengan hubungan di antara Muslim dan non-Muslim, dan kita nampak hasil daripada apa yang Datuk cakap ini. Everything we have a limit. There's no harm untuk kita berkawan dengan non-Muslim, mempunyai hubungan yang baik dengan non-Muslim. Saya katakan, sebelum kita lupa, lihat dalam dunia Islam. Kalau ada orang Islam yang bom gereja ke, buat gereja, hatta di Malaysia, cepat-cepat ulama Islam semua akan bangkit bantah. Betul. Daesh kejam di atas berapa yang dilaporkan media antarabangsa. Kadang-kadang kita pun tak tahu Daesh ni siapa. Mungkin pelakon ke apa. Tapi ulama Islam perleh kita ada fatwa antarabangsa, semua negara keluar fatwa larang irhab teroris. Tapi saya bukanlah nak ni, tapi kalau kita lihat kekejaman yang telah dihadapi oleh saudara-saudara Muslim kita di India, di Myanmar, di China, kita sukar mencari scholars di pihak yang lain untuk mengeluarkan bantahan. Hatta Ramasamy pun senyap 1000 bahasa. Hatta dalam negara ini pun yang mana dia bising untuk ni dia diam. Ramasamy, Vedamurti, Hanayo, ini semua nama-nama yang kita lihat bila berlaku penindasan, saya tengok banyak pihak, even orang Islam sendiri, kita menentang jika penindasan itu berlaku kepada non-Muslim. Tetapi jika penindasan yang sama non-Muslim lakukan kepada Muslim, kita akan kedengaran bunyi krik, krik, krik. Tak ada orang cakap apa. Senyap 1000 bahasa dan sebagainya. Seperti orang-orang yang ini yang menentang, kononnya hebat berjuang dan sebagainya di atas nama humanitarian work dan sebagainya, mereka senyap 1000 bahasa. Rights itu hanya apabila kena kepada bukan Muslim. Bila kena kepada Muslim, we have no rights. No rights. Bukan saya kata semua, tapi saya rasa itulah kita lihat.
Itu Saya hari realitinya. ini dalam keadaan negara kita ni, hampir semua orang Islam dalam kerajaan. Bukan saya kata perfect. Saya juga tak kata kerajaan ni semuanya betul. Saya tak kata. Saya tak sokong dalam semua benda yang dia buat. Tapi saya nak cerita keadaan sekarang. Percaya tak, dalam orang Islam nampak macam kuat lah. Tapi kalau ada orang Islam pergi katok satu gereja, seluruh orang Islam akan bantah orang Islam itu. Kerana orang Islam, keadilan itu bukan politik. Keadilan itu adalah agama kepada bukan Muslim. Kepada bukan Muslim. Tapi kita sukar untuk mendengar suara daripada negara kita ke mana ke membantah kezaliman terhadap rakyat Palestin. Satu dua kenyataan Sampai dah jadi normal. Normal. Bila orang bising sikit baru ada satu keluar kan. Orang Palestin kena bedil tu dah jadi macam normal lah. Oh, tu tak ada apa. India punya kata tak ada. Tak ada apa. China tak ada. Kan. Uyghur pun senyap. Tapi kita kalau berlaku hatta pada bukan Muslim, hatta kalau berlaku di Saudi pun, ulama-ulama negeri lain termasuk Malaysia, kita akan kata not supposed to be that. Alhamdulillah. Semoga perbincangan ini membuka pemikiran kita terhadap situasi ini, dan kita sebenarnya apa yang kita ingin memperjuangkan itu bukanlah memperjuangkan diri kita dan sebagainya. Dan saya percaya even datuk saya, kita bukan orang politik. Kita bukannya nak minta orang undi kita dan sebagainya. Tidak. Kita tidak ada parti dan sebagainya. Dalam waktu yang sama juga, kita menentang orang yang ada ketaksupan terhadap parti. Bukan taksub hanya kepada agama, kepada sesuatu pegangan dan sebagainya. Malah even termasuk juga kepada sesuatu parti. Seolah-olah macam parti dia hidup, mati, sentiasa betul dan sebagainya. Tidak ada istilah itu di dalam Saya dan politik. sahabat-sahabat lain kan. Hatta taksub pada mazhab kita tak setuju. Padahal mazhab itu begitu kuat dari segi asasnya, semua pandangannya biasanya bertegak atas dalil dan seumpama. Kita kata orang Islam tak boleh taksub mazhab. Apatah lagi nak taksub parti politik yang mana bukan ada dalil apa, melainkan tibai macam tu. Kan. Jadi kita tidak akan attach dengan hal-hal yang seperti ini. Betul. Tapi saya rasa ini adalah satu maklumat yang kita kongsikan agar kita sebagai seorang Muslim sentiasa beringat, we Muslim, kita adalah bersaudara. Contoh kalau dalam rumah kita, Datuk, ada adik-beradik kita yang mungkin buat salah dan sebagainya, apa yang kita akan lakukan? Kita mungkin akan nasihati dia dan sebagainya. Kita takkan gantikan adik kita dengan anak jiran kita bawa main bagi tinggal kat rumah kita. Lepas tu bawa parang pula duk cantai. Ayah kita cantai abang kita duk halau semua kita keluar. Kan? Tapi ini yang kita nampak mereka cuba untuk lakukan, dan saya dia anggap kata oleh kerana abang kita kurang bagus, kita kena bawa main satu orang yang boleh cantai semua dia beradik kita dalam rumah. Itu idea dia. Idea dia, dan dia kata itulah sebenarnya itu yang bagus. Kan? Itulah penyelesaian yang bagus. Itu saya fikir itu penyelesaian bagi orang yang tidak berakal dan kurang bijaksana, saya fikir. Dan saya harap insya-Allah parti-parti politik yang ada pemikiran sedemikian, insaflah sebelum terlambat. Sebab apa yang mereka bakal lakukan ini, kalau merugikan hanya diri mereka, kita tak kisah, tetapi ia bakal merugikan Islam itu secara keseluruhannya. Dan semoga pencerahan Datuk pada hari ini akan membuka sedikit minda mereka yang masih lagi dengan pemikiran sebegitu. Sejarah Islam itu yang sebegitu banyak telah membuktikan kaedah ini bukanlah kaedah yang terbaik untuk agama Islam. Semoga mereka belajar daripada sejarah itu. Jika tak belajar juga, silalah tonton filem Sultan Abdul Hamid. Kuat kempen. Dan juga Ertugrul itu, sebab dia akan memberi kesan yang sangat mendalam. Walaupun saya setuju apa yang Datuk kata, ada banyak benda-benda yang merepek dekat situ, tapi ada banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada sejarah tersebut, insya-Allah. So kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Insya-Allah semoga kita bertemu lagi dengan isu-isu yang panas yang akan kita bincangkan pada masa akan datang. Sekian, mungkin Datuk ada sedikit sepatah dua kata akhir sebelum kita tutup. Terima kasih untuk semua orang yang mendengar, dan mungkin ini akan orang panggil melangsaikan sebahagian orang yang nak jawapan-jawapan ini kan? Sebelum ni, dan juga kepada saudara-saudara yang Cina kita. Selamat tahun baru Cina hari sekali. Alhamdulillah. Sekian, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan lain.